وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan ibadat seperti biasa, iaitu salah satu daripada ibadat yang besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu semata-mata berada di dalam majlis ilmu. Apabila nama ibadat, maka kita jangan lupa niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan bincang malam ini perbahasan, masih lagi kita berada dalam perbahasan standard air di dalam syariat kita. Standard air di dalam agama kita terbahagi kepada 3 standard. Ini dipanggil kemuliaan air. Allah berikan tak sama, ada 3 standard. Maka standard ini dia tidak sama di antara satu sama lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Standard pertama nama adalah tahir muttahir. Kategori air yang berada pada standard yang tertinggi, iaitu air yang diberi keistimewaan ataupun kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Dia ada 2 kemuliaan, 2 keistimewaan. Sebab itulah nama dia tahirun muttahir, kategori air yang suci pada dirinya dan mampu ataupun boleh menyucikan yang lain. Itu 2 kuasa yang Allah berikan kepada air ini, ataupun kita panggil bahasa lain keistimewaan yang Allah beri. Dia ada 2 kuasa. Pertama, keistimewaan dia, diri dia itu halal kita minum. Itu dia panggil suci pada diri, boleh minum. Tidak haram kita minum air yang kedua ini, air yang berada pada standard kedua. Yang kedua, keistimewaan yang paling kuat ialah yang tidak ada pada standard air lain, muttahirun. Dia ada kuasa untuk menyucikan yang lain, yang tidak ada pada standard air yang kedua dan yang ketiga. Menyucikan yang lain ini kita dah selalu sebut, iaitu 2 fungsi. Apabila kita sebut saja muttahir, menyucikan yang lain, ada 2 peranan air ataupun fungsi air, iaitu untuk mengangkat hadas dan bersuci najis. 2 tu saja. Adapun peranan lain tak perlu kita pilih air mana-mana boleh. Yang kita perlukan air standard pertama untuk kita guna pada 2 tempat ini. Kita nak mandi tuan-tuan, tak perlu pilih air standard pertama, boleh standard kedua, boleh standard ketiga, boleh. Tak perlu kita kena wajib kita nak mandi ni, mandi biasalah, bukan mandi wajib. Kalau mandi wajib itu peranan, memang kena cari standard air pertama, kerana mandi wajib termasuk mengangkat hadas, termasuk fungsi air yang pertama. Selain daripada mengangkat hadas dan bersuci najis, boleh guna apa pun air. Nak guna air mutaghayyir boleh. Sebab itulah boleh guna air yang bercampur dengan sabun boleh, air yang bercampur dengan shower boleh, shampoo boleh dan sebagainya. Contoh air yang pertama inilah air mutlak, settle. Standard air yang kedua yang kita nak bahas pada malam ini, standard air yang kedua dalam agama kita, dia panggil dalam syariat Nabi kita. Kita duk bincang syariat kita, syariat Nabi kita. Standard yang kedua air dia ialah nama dia tahir ghaira muttahirun. Dia hilang satu keistimewaan. Allah tarik satu, tinggal satu, maka dia berada di standard kedua. Dia turun satu martabat, satu standard di sisi syariat. Berada pada standard kedua. Nama dia ialah air, kategori air yang suci pada diri dia. Diri dia boleh minum, tak haram kita minum. Tetapi ghaira muttahir, dia tidak ada kuasa untuk menyucikan yang lain. Dengan bahasa lain, dia tidak ada kuasa untuk digunakan mengangkat hadas.
dan tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Hanya boleh minum saja air standard kedua. Baik, standard kedua ni ada berapa contoh? Kita sambung malam ni. Ada 2 contoh saja, iaitu pertamanya air mutaghayyir. Air yang berubah ciri, salah satu ciri air ini dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci. Lagi pula ciri sesuatu yang suci itu mesti dia larut. Kalau tak larut, dia tak dinamakan air mutaghayyir. Itu antara kriteria air mutaghayyir yang berada pada standard kedua. Air mutaghayyir banyaklah yang kita selalu guna tiap-tiap hari. Yang kita duk minum tiap-tiap hari, air melo, air teh, apa saja air yang campur dengan benda suci, itu dia panggil mutaghayyir. Boleh diminum tetapi tidak boleh untuk mengambil wuduk, tidak boleh untuk mengangkat hadas besar, tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Kalau di baju kita ada najis, sama ada najis ringan, najis sederhana ataupun najis berat, tidak boleh menggunakan air mutaghayyir ini. Air mutaghayyir dia mudah. Yang panjang pendetailannya ialah contoh kedua yang kita sambung malam ni. Contoh kedua ialah air musta'malun. Ini contoh kedua yang kita akan sambung. Dia agak detail sedikit kita ini dalam perbincangan air musta'mal yang berada pada standard kedua. Contoh kedua ialah air musta'mal. Apa dia air musta'mal, tuan-tuan? Sebelum kita sambung contoh, malam ini kita akan bincang 7 kes ataupun 7 contoh air musta'mal. Air musta'mal kita akan ulang, kita sebut sekali lagi, tuan-tuan. Air yang digunakan, air yang digunakan untuk mengangkat hadas dan digunakan untuk bersuci najis. Umum, sebelum kita detailkan, umumnya apabila kita sebut air musta'mal, kita kena faham air yang digunakan untuk mengangkat hadas dan digunakan untuk bersuci najis. Itu ayat yang umum. Kita apabila kita sebut umum, tujuan kita nak detailkan, tuan-tuan, untuk kita lebih faham. Ayat yang umum itu kita mesti faham. Yang kata mengangkat hadas terbahagi kepada berapa hadas, praktisnya bagaimana, menghilangkan najis terbahagi kepada berapa najis, praktisnya macam mana. Di sebalik statement yang umum itu kita kena faham secara detail. Baik. Yang dikatakan air yang digunakan untuk mengangkat hadas, maknanya, tuan-tuan, apabila sebut hadas, dia hanya berlaku 2 tempat saja. Kerana hadas terbahagi kepada 2. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, orang yang tidak ada wuduk. Dan yang kedua, hadas besar, orang yang berada di dalam hadas besar. Nak menghilangkan hadas besar, cara dia ialah mandi wajib. Maknanya, kesimpulan dia, air musta'mal ini, tuan-tuan, dia hanya berlaku pada 2 tempat. Tempat yang pertama, dia berlaku ketika kita mengangkat hadas. Ketika kita mengangkat hadas ini, 2 tempat berlaku. Mana? Yang pertamanya ialah ketika kita mengambil wuduk. Yang kedua, ketika kita mandi wajib. Dan tempat yang kedua, tempat pertama, dia berlaku ketika kita mengangkat hadas. Sama ada hadas kecil, iaitu mengambil wuduk, ataupun hadas besar, mandi wajib. Tempat yang kedua berlakunya air musta'mal ialah ketika kita membasuh najis. Sama ada najis ringan, boleh berlaku air musta'mal, ataupun najis itu sederhana, boleh berlaku air musta'mal, dan najis berat yang disyaratkan kena basuh sampai 7 kali. Selepas air yang ke-7 itu, barulah berlaku air musta'mal. Kalau tempat yang kedua, iaitu
air mustakmal berlaku pada tempat ataupun ketika kita membersihkan najis. Baik, cerita dua tuan-tuan. Yang kita nak detailkan malam ni dalam kitab kita ini, iaitu air mustakmal berlaku pada tempat pertama, iaitu ketika kita mengambil wuduk dan mandi wajib. Itu yang kita nak detailkan. Secara asas tuan-tuan, basicnya kita belajar air mustakmal ini, walaupun kita ini secara sekadar ilmiah saja, bukan kita tahu, kita bukan nak guna. Kerana tempat kita air banyak, memang kita tak guna air mustakmal, cuma kita nak tahu air basuhan wuduk itu air mustakmal ataupun tidak, itu kita nak tahu. Maka secara umumnya, asasnya, basicnya, air mustakmal berlaku ketika kita mengambil wuduk yang wajib pada anggota yang wajib, dan dia berlaku pada mandi yang wajib. Itu yang asal dia. Tempat kedua kita tak bincang. Tempat kedua berlaku ketika kita menghilangkan najis. Itu kita dah bincang awal dulu. Ada 3 syarat dulu. Kita nak malam ni kita nak habiskan yang mustakmal ini, contoh nak detailkan selain daripada basic ini. Sebelum kita cerita yang detail malam ni tuan-tuan, ada 7 kes yang detail. Kita kena faham dulu yang asas. Dia ada 2 kesimpulan air mustakmal pada tempat pertama ni tuan-tuan, mengangkat hadas ini. Detailnya 2, asasnya 1. Apa dia asas? Air mustakmal berlaku ketika kita mengambil wuduk dan bersuci najis. Bersuci najis biar kita tinggalkan, kerana kita dah bahas. Dia berlaku air mustakmal ni ketika kita mengangkat hadas. Makna apa secara asas? Secara asasnya makna dia, air basuhan yang nak jadi mustakmal ini, dia berlaku pada air basuhan wuduk yang wajib dan pada anggota yang wajib. Makna dia tidak berlaku pada wuduk yang sunat. Ini kita dah bahas. Tajdid wuduk tak berlaku air mustakmal. Tuan-tuan tadah basuh muka, tajdid wuduk. Sunat kita tajdid wuduk setelah kita guna. Guna untuk solat, walaupun solat sunat. Maka nak solat wajib ataupun selepas solat maghrib, kita nak solat isyak, wuduk ada lagi, maka sunat renew wuduk. Maka ketika kita ni basuh muka, bukan kita niat sahaja aku mengambil wuduk, kerana kita dah ada wuduk. Bukan kita niat sahaja aku mengangkat hadas kecil, kerana kita ada hadas. Niat dia sahaja aku tajdid wuduk sunat kerana Allah Ta'ala. Basuh muka, basuh tangan seperti biasa. Maka air pada basuhan muka tuan-tuan tidak berlaku air mustakmal. Kenapa? Kerana jenis wuduk itu bukan wuduk yang wajib. Apabila bukan wuduk yang wajib, dia tidak ada hadas. Kerana air mustakmal, air basuhan mengangkat hadas. Hadas tidak ada. Kita dah angkat awal lagi hadas, cuma renew saja. Maka tak berlaku air mustakmal. Dan air mustakmal ini dia hanya berlaku pada anggota wuduk yang wajib dan pada anggota yang wajib basuh. Anggota sunat basuh tak berlaku air mustakmal. Bukan setiap basuhan kita tuan-tuan tadah itu air mustakmal, tidak. Air mustakmal ni hanya berlaku pertama, ciri pertama dia berlaku pada wuduk yang wajib. Yang kedua, dia berlaku pada anggota yang wajib. Yang ketiga, dia ada 3 ciri. Yang ketiga, dia berlaku pada basuhan kali pertama sahaja, kerana kali pertama itu wajib. Semua 3 ciri ini semua wajib. Apa dia? Wuduk yang wajib, anggota yang wajib, basuhan kali pertama yang wajib. Basuhan kali kedua tadah air itu bukan air mustakmal. Tuan-tuan basuh muka, pertama, ciri pertama, anggap wuduk itu wajib, ya.
Ciri kedua, anggota wajib. 4 saja anggota wajib. Muka, tangan hingga siku, kepala dan kaki. 4 ini saja dia berlaku air mustakmal. Telinga dia tak berlaku air mustakmal. Basuh telinga tak berlaku air mustakmal. Tak ada lah banyak mana pun tak akan jadi air mustakmal. Air mustakmal berlaku pada anggota wajib 4 saja. Ciri pertama. Baik, ciri ketiga, dia berlaku pada basuhan yang wajib kali pertama. Maknanya kita basuh sempurna kali pertama, tak ada. Selepas sempurna kali pertama, air yang bercerai daripada anggota kita. Kalau air duk mengalir di anggota kita, ikut bukan mustakmal lagi. Mustakmal ni syarat dia kena bercerai daripada anggota muka kita. Kita tak ada. Tak ada dalam gelas. Bolehlah separuh gelas. Contoh dia, dah guna banyak air. Kaya air, mewah air. Orang kita kan, kalau bak wuduk janganlah. Jangan bimbang bak wuduk ni. Tak ada tu boleh separuh beldi. Tu baru basuh muka. Basuh muka baru tu, baru sekali pertama baru tu. Tak basuh kali kedua lagi. Tak basuh kali ketiga hak sunat lagi. Kali pertama dia basuh, tak ada, boleh separuh. Bukan separuh gelas ni, separuh beldi. Beldi kecil lah, jangan beldi besar tu. Boleh separuh. Nak hukum air apa separuh tu? Kenapa nak tanya pula? Buanlah, nak tanya lah, nak tahu boleh guna tak guna. Kalau boleh guna, nak guna air ni untuk basuh kali kedua, nak jimat air. Nak guna air yang sama, boleh ataupun tidak, maka tidak boleh guna air yang sama. Kenapa tak boleh guna? Kerana air itu dihukumkan musta'malun. Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, itu bahasa umum. Tapi elaboratnya, huraiannya kita kena faham. Air yang telah digunakan pada wajib, pada wuduk yang wajib, pada basuhan anggota yang wajib, pada basuhan kali pertama yang wajib. Semua wajib, 3 ciri. Maka kita tak ada air yang pertama yang telah bercerai daripada muka kita. Itulah dia, nama dia air musta'malun, air mustakmal. Apa status dia? Status dia halal. Harus kita minum, suci untuk minum. Tetapi dia tidak boleh mengangkat hadas. Tidak ada kuasa untuk mengangkat hadas. Tak sah untuk kita basuh kali kedua, kali ketiga, ataupun nak basuh anggota lain, anggota tangan, menggunakan air basuhan kali pertama tadi. Tidak boleh. Minum boleh. Nak minum boleh, nak mandi boleh. Mandi bukan mandi wajib. Nak basuh pakaian boleh. Tidak menjadi isu menggunakan air mustakmal untuk minum, untuk basuh pakaian yang tidak ada najis. Boleh. Baik, settle tuan-tuan. Itu yang asas. Baik, malam ni yang nak detailkan dalam kitab kita, dia agak sederhana level dia. Dia detailkan sedikit. Biasanya itulah qadar ilmu yang asas untuk kita faham air mustakmal. Berlaku pada 2 tempat. Tempat pertamanya iaitu berlaku pada ketika mengangkat hadas, mesti ingat ada 3 ciri, dan berlaku pada tempat keduanya ialah ketika kita bersuci najis. Baik, yang kedua, secara detailnya yang kita nak bincang malam ini ada 7 kes termasuk air mustakmal juga, iaitu dalam bahasa akademik, bahasa fiqahnya. Macam mana bahasa fiqah? Dia panggil air yang digunakan untuk mengangkat ataupun untuk bersuci yang wajib. Itu bahasa umum dia. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, bahasa fiqahnya ini detail sedikit. Yang asas tadi yang paling penting untuk menguasai, untuk mengenal pasti status air mustakmal. Yang asas tadi penting. Yang ini untuk ekstra, untuk lebih advance. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Yang kedua ni untuk termasuk juga air mustakmal. Apa dia? Air yang digunakan pada taharah ataupun bersuci yang wajib. Itu umum dia. Mana contoh yang kata bersuci yang wajib? Sama ada bersuci itu mengambil wuduk, tapi wuduk itu wajib. Sama ada wajib itu sinai ataupun wajib itu hakiki. Ataupun mandi. Status mandi dia itu mandi wajib. Walaupun wajib bukan hakiki, tetapi wajib itu wajib aradi. Ini lebih apa nama ni, advance sedikit. Baik, kita tengok. Dia kitab kita ni walaupun kecil tuan-tuan, oleh kerana dia ringkasan daripada matlab,
kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, dia penulis yang sama. Sebab tu level dia, standard dia agak sederhana fiqh dia. Basic dan ilmu yang ada dalam kitab kita ni sederhana dan terkadang tinggi. Tak banyak kes lah yang tinggi, banyaknya yang sederhana. Baik, ada 7 yang dia nak bincang. 7 kes termasuk air musta'mal. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang pertama kita dah bahas bulan lepas. Adapun air yang terpakai, yang digunakan pada wuduk kanak-kanak. Ini kes pertama. Adapun yang muqabil pada kata air yang dihilangkan, air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Adapun air yang digunakan pada wuduk kanak-kanak, dan jika belum memayyiz sekalipun. Ini kita dah bahas, cuma saya baca sekali lagi. Kita tak akan bahas lah sebab kita dah sebut bulan lepas. Ini pertama. Seperti yang diwuduk akan dia, akan kanak-kanak itu. Ini misal, contoh kanak-kanak belum memayyiz. Kanak-kanak yang belum memayyiz, tak perlu tanya kanak-kanak memayyiz. Ini dia panggil contoh misal untuk mengelak daripada orang tanya kanak-kanak memayyiz. Dia terus bawa misal belum memayyiz. Maknanya faham kita memayyiz tak perlu kita tanya. Sama hukum ini. Kalau belum memayyiz pun musta'mal, apatah lagi kanak-kanak memayyiz akan jadi air musta'mal. Asal dia kanak-kanak ni kalau belum memayyiz tak sah dia ambil wuduk. Kalau belum memayyiz dia tak sah ambil wuduk. Kerana syarat sah ibadat ini tuan-tuan ada 2. Syarat sah umum, bukan syarat sah spesifik. Kalau syarat sah semayan ada 9. Syarat sah wuduk ada 6. Itu syarat sah spesifik ibadat tertentu. Secara umumnya syarat sah ini ada 2. Pertamanya niat. Apapun ibadat, asasnya syarat sah mesti ada niat. Dan pula syarat sah niat pula. Ada syarat sah niat. Maka syarat sah niat ini sekurang-kurang orang yang mumayyiz. Tak disyaratkan balik. Bukan nak balik barulah sah niat. Mumayyiz sudah sah niat. Tetapi kalau belum mumayyiz usia dia, maka tak sah ibadat dia. Tak sah niat dia. Walaupun dia niat betul, cekak dia belajar, cantik niat solat dia, cantik niat wuduk dia, maka tidak sah kerana dia belum mencapai usia mumayyiz. Kerana syarat sah niat mumayyiz. Tapi macam mana pula boleh berlaku air musta'mal pada wuduk kanak-kanak yang belum mumayyiz? Ini satu isu saja yang kita dah bahas bulan lepas. Dia tak berlaku banyak. Dia berlaku pada satu tempat, satu isu saja, iaitu kanak-kanak yang belum mumayyiz, yang nak melakukan ibadat haji atau umrah. Siapa bawa dia? Wali dia, ayah dia bawa dia. Maka sebelum dia nak tawaf, ayah dia kena ambil wuduk, kena tolong wudukkan kepada anak dia dan tolong niat. Kerana niat orang yang belum mumayyiz tak sah, maka ayah dia wakil niat. Ini antara tempat yang kita bincang dalam fiqh, sah wakil, wali wakil niat. Dia ada beberapa tempat lagi sah wali wakil niat. Inilah tempat, salah satu tempat yang wali boleh wakil niat anak dia yang belum mumayyiz pada tempat mengambil wuduk. Seperti pada wuduk akan kanak-kanak belum mumayyiz oleh walinya. Kenapa dia ambil wuduk ni? Kerana ilah dia, kerana tawaf. Kerana dia nak mengerjakan tawaf. Bukan kerana nak solat. Nak solat tak boleh, dia tak boleh qiyam. Kanak-kanak belum memayyiz, tuan-tuan, kita ajar dia. Tak wajib ke atas wali lagi kalau belum memayyiz ajar. Tapi kita nak ajar awal dia, boleh. Yang wajib ke atas wali apabila dia memayyiz, itu wajib ke atas wali ajar. Ajar solat, ajar praktikal solat. Bukan ajar praktikal saja, ajar semua. Ajar ilmu dan praktikal. Kita ajar rukun macam ni, ajar sah macam ni, jangan bergerak, kita ajar semua. Bila? Apabila dia mencapai usia mumayyiz.
Kita dah sebut bulan lepas, mumayyiz ni ada dua qaul. Qaul yang pertama, dia bukan kira umur, dia kira eksperimen. Kalau budak tu matan walaupun tak sampai usia lagi, kira. Dia kira eksperimen kita. Kita tengok matan tak dia. Kerana mumayyiz ni, kata ulama, apa makna mumayyiz? Kanak-kanak yang sampai usia matan. Macam mana kita nak tahu dia matan? Maka kata ulama fiqh, dia boleh membezakan di antara najis dengan tak najis. Dia boleh basuh najis sendiri, tak perlu kita basuh berak dia. Kecil basuh sendiri, berak basuh sendiri, makan dia, kita bagi dia makan sendiri. Umur berapa? Umur 6 tahun. Maka 6 tahun boleh dihukumkan mumayyiz. Dah kena ajar dia. Kena ajar dia, dan kalau dia nak dirikan salat, kena suruh dia ambil wudu. Haram ke atas wali membiarkan anak-anak dia salat tanpa ada wudu. Anak yang mumayyiz. Ini cerita belum mumayyiz. Qaul yang kedua, dia tak kira eksperimen, dia kira umur. Masuk 7 tahun ke atas, mulalah mumayyiz 7 tahun. Ini pandangan yang kedua. Adapun qaul yang mu'tamad, dia bukan kira umur. Qaul mu'tamad yang pertama tadi, walaupun umur 5 tahun, tetapi kita tengok dah ada sifat tamyiz pada anak-anak ini, maka dihukumkan dia mumayyiz. Apabila hukum mumayyiz, maka kena tengok hukum yang telah syarak letakkan pada budak-budak mumayyiz. Baik, yang kedua, masuk faham malam ni yang kedua. Dan kedua, ini nak cerita air basuhan ni jadi mustakmal juga. Walaupun kanak-kanak yang belum mumayyiz, ayah dia tolong niat basuh muka, tak ada air pada basuhan kali pertama basuh muka, air itu mustakmal walaupun umur baru 4 tahun. Walaupun umur anak ni baru 3 tahun. Belum mumayyiz lah 3 tahun. 4 tahun tak mumayyiz lagi. 5 tahun kena tengok cerdik ke tidak. 5 tahun pun pandai dah ni najis ni tak najis. Basuh berak sendiri. Cuci dah, kita tengok dia bersuci najis tu, kita tengok cuci. Umur berapa? 5 tahun. 5 tahun dah mumayyiz. Yang kedua termasuk air mustakmal juga, dan wudu hanafiyun yang tiada berniat. Kes yang kedua yang jadi juga air mustakmal di sisi mazhab kita, bagi mereka yang mengambil wudu mengikut tata cara Iman Hanafi. Di sisi Iman Hanafi, kenapa jadi air mustakmal walaupun tidak ada niat? Sepatut tak ada niat, tak jadilah. Kerana mazhab kita, ketika kita basuh muka kena ada niat mengangkat hadas. Kenapa? Kerana air mustakmal ini makna dia air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Hadas kecil wudu, hadas besar mandi wajib. Dia berlaku pada 2 tempat tu. Kalau mengangkat hadas 2 tempat. Kalau menghilangkan najis 3. Najis ringan, najis sederhana, najis berat. Kenapa jadi air mustakmal juga walaupun tidak ada niat di sisi mazhab Hanafi? Kerana diiktibar, dikira mazhab Hanafi itu di sisi mereka dianggap mengangkat hadas. Maka kita meraihkan juga. Sebab tu di sisi mazhab Syafi'i, kalau ambil wudu cara Hanafi yang tidak ada niat. Maksud tak ada niat ni ketika basuh muka tidak ada niat. Dia tempat niat berbeza mengikut Hanafi dan Syafi'i. Sebab tu kita tak boleh tiru tuan-tuan. Setengah orang dia nak tiru. Dia biasa dengar mazhab Hanafi, dia duk ingat sama semua mazhab. Lama dah kita duk buat Syafi'i, tak niat dalam Syafi'i ketika mana kalau solat, ketika mana dalam takbir. Kalau ambil wudu, mazhab Syafi'i niat tempat dia ketika basuh muka. Tu tempat niat, dia panggil muqaranah. Kalau dalam solat, tempat niat bagi mazhab Syafi'i ialah dalam takbir. Tak sah sebelum takbir, tak sah selepas takbir. Tak sah. Itu biasa kita buat. Maka dia dengar satu pandangan lagi, ada yang mengatakan ada hadis. Memang ada hadis lah. Mazhab Syafi'i ini, Imam Hanafi ni, niat ini boleh diniatkan sebelum daripada takbir. Sama juga dengan basuh muka. Niat awal ketika basuh muka ambil wuduk tidak ada niat, maka mazhab Hanafi sah. Ketika mana tuan-tuan dia nak pergi surau,
Di rumah dia terletak, aku nak pergi solat maghrib. Masa dia ambil kunci kereta, masa dia ambil kunci motor, terletak di hati dia. Dalam perjalanan dia ni, dia nak pergi solat maghrib di surau. Ketika dia datang, tuan-tuan, Allahu Akbar, tidak ada niat. Sah kalaulah dia mazhab Hanafi. Tetapi mazhab Syafi'i tak sah. Itu orang Syafi'i ni, tuan-tuan, dia cuba nak tiru mazhab Hanafi. Tiru ni, dia aku mana yang kata tiru ni? Dia ni mazhab wuduk dia cara Syafi'i, sembahyang dia cara Syafi'i, cuma dia adjust, dia tambah beberapa yang Hanafi. Maka tidak sah, tuan-tuan. Yang sah macam mana? Yang sah dia kena semua cara Hanafi. Ambil wuduk di awal tu cara Hanafi. Jangan ambil wuduk cara Syafi'i, nak sembahyang pula cara Hanafi. Maka tidak boleh, dia panggil talfiq mazhab, tidak sah. Ada juga orang mengatakan mudah saja niat, jangan duk susah-susah. Dia kata niat sampai nak niat dalam solat, sebelum solat pun boleh niat. Dia tak cerita channel mana. Kita channel Syafi'i. Tu bahaya. Baik, settle. Yang ketiga, tuan-tuan, itu mudah. Kesimpulan dia, kalau wuduk basuhan kali pertama air pada anggota wajib, wuduk cara Hanafi juga dijadikan, juga berlaku air mustakmal. Kes yang ketiga pula, nama air mustakmal juga. Dan yang sifat bagi air, dan yang terpakai, yakni dan air yang digunakan, tu mana terpakai. Dan yang terpakai dan air yang digunakan membasuh kepala. Jadi air mustakmal juga. Ini simple saja. Basuh tu ganti daripada menyapunya, menyapu kepala. Asal, tuan-tuan, kepala dia tak disyaratkan basuh, dia memadai sapu. Jadi sapu ni tak ada lah air mengalir, air mustakmal nak mengalir, tak menitik bawah lah, kerana sapu saja. Tidak adalah air mengalir bercerai daripada kepala kita apabila kita sapu. Tiba-tiba kita tak nak sapu, kita basuh, kita selang kepala kita dalam kolam. Lepas selang kali pertama, mengalir air daripada kepala kita ke bawah. Air itu adakah air mustakmal? Kerana kita basuh, tak sapu. Ya, nama air mustakmal juga, walaupun tak sapu, basuh. Dia syarat sunat, tuan-tuan. Sunat, kita mazhab Syafi'i, dia ada di kaifiyat basuh kepala ni ada dua. Pertama yang wajib, yang kedua yang afdal. Wajib di sisi Syafi'i, sapu kepala. Asalkan daerah, area, kawasan kepala, dan cara kedua sapu dan sapu tu di mana? Di kawasan kepala. Tuan-tuan letak sapulah di mana pun sah. Walaupun ulama bincang, kawasan kepala tu mazhab Syafi'i ni dia lebih mudah, iaitu walaupun sekecil-kecil kawasan kepala. Maka ulama tanya lagi, kecil mana kawasan itu? Kita duk buat ni luar, depan ni, buat depan kita. Kalau belakang tak berapa confident. Cuba buat pula tukar trend, tak mau dah depan, tukar belakang pula. Belakang ni pun kepala juga sah. Sapu mana pun sah, asalkan sedikit sapu, sedikit daripada kepala. Itu wajib di sisi Syafi'i. Pertama sapu, yang kedua sedikit daripada kepala. Mesti kepala dan sedikit. Itu yang wajib. Cuma dibahaskan area kepala, tak nak bahas, kita faham mana pun kepala. Depan kepala, bukan ni dahi lah ni, tak sapu dahi. Walaupun ada budak-budak dia sapu dahi. Kita kata sapu kepala. Budak-budak sekolah ni dia sapu dahi. Kita orang tua ni tak apalah, kepala ni atas ni. Ni pun kepala. Gigi ni, tuan-tuan, gigi rambut. Ni dahi, border dia ni, tepat ada rambut ni kepala lah. Walaupun dia duduk depan. Ada rambut dia panggil kepala. Ni depan. Kiri, kanan, belakang, tengah, semua boleh sapu.
Di mana saja kita boleh sapu. Cuma ulama bahasnya sedikit tu kadar mana. Kadar mana sedikit dalam mazhab Syafi'i, syarat yang kata wajib. Maka ulama bahas dalam kitab I'anatul Talibin, ada juga dalam kitab Matla'ul Badrain. Nanti kita belajar bab wudu, bab kepala dia sebut juga dalam kitab kita. Iaitu paling sedikit ini sekurang-kurang kata para ulama fuqaha, ulama fiqh, iaitu sehelai di hujung rambut. Sehelai rambut, dan di hujung rambut itu kita basahkan. Kita sapu. Kita ambil rambut yang berada kawasan kepala. Jangan ambil rambut hak panjang tu, hak tak berada kawasan kepala. Tak boleh. Tengah kita, orang kita rambut dia panjang, siapa di pinggang rambut dia? Laki lah, bukan perempuan. Maka dia ambil rambut yang keluar daripada kawasan kepala, maka tak sah. Kerana sapu kepala, bukan sapu rambut, sapu kepala. Tapi kita sapu rambut yang berada kawasan kepala, sah. Tapi kalau sapu rambut yang berada di luar kawasan kepala, maka tidak sah. Tu pendetilan, insya-Allah nanti masuk bab tajuk, bab wudu. Macam mana nak tahu? Border dia ada cara ukur dia. Nak ukur rambut kawasan kepala ni macam mana cara nak ukur dia? Nanti kita akan bincang dalam bab wudu. Kalau bahas malam ni memang tak habis 7 ni. Kita nak habis 7 air mustakmal, 7 kes air mustakmal. Maka saya nak cerita sedikit tuan-tuan, sorak rambut sah. Kita sapu sorak rambut, kawasan mana sorak rambut itu? Di hujung rambut. Ambil selai rambut tuan-tuan. Ini rambut contoh dia. Rambut yang berada kawasan kepala, kita ambil hujung sekali. Basahkan tangan kita dengan air, sapu. Maka sapu ni tuan-tuan, kalau mengalir air tu dia panggil basuh. Air boleh mengalir, maka itu basuh. Sapu ni lembab, air ada air. Cuma dia tak mengalir air, tu dia panggil sapu. Maka kita letak di hujung, sapu di hujung rambut, maka sah di sisi mazhab Syafi'i. Cuma level kedua yang kita nak cerita, dia ada 2 level sapu kepala ni. Level keduanya afdal, wajib settle. Sapu sedikit kawasan kepala, sah. Maka kita nak level yang afdal. Ini kita nak tahu tuan-tuan, inilah dia kepentingan ilmu. Kenapa? Kerana dia nak jana pahala. Kalau modal dia hanya modal akal ni panggil modal untuk sah, maka dapat pahala sekurang-kurang sah saja. Tak dapat pahala bonus, tak dapat pahala ekstra. Level kedua ini untuk dapat pahala ekstra, untuk tambah pahala kita. Maka macam mana cara dia? Cara dia tuan-tuan, kita basahkan sapu seluruh kepala kita. Seluruh kepala itu afdal. Kenapa? Termasuk dalam kaedah al-khuruju minal khilafun mustahabun. Keluar daripada khilaf itu afdal ataupun sunat. Makna keluar ni macam mana? Kita meraihkan semua mazhab yang kata wajib membasuhkan seluruh kepala, maka kita juga sapu. Nak meraihkan ada pandangan ulama 4 ini, a'immatul arba'ah, yang mengatakan sapu seluruh kepala. Mudahnya tuan-tuan, selam dalam koloh tu paling mudah. Selam kepala dan koloh. Dah nak sapu semua. Tapi ada cara dia lah. Tu cara hak paling brutal. Cara hak mudah dia kena buat macam ni. Dalam kitab Matla'ul Badrain, dia kata samakan hujung tangan kita dua-dua, kita letak depan tuan-tuan, kemudian kita lari ke belakang dan ke depan sekali lagi. Macam ni. Semua kena. Syarat sajalah. Baik. Kalau payah-payah, tu saya kata tadi, selang kepala dan koloh tu paling mudah. Sebab dia nak buat macam ni payah, tak apa nak jadi. Tak apa nak kena semua. Dia ibu jari kita letak kat sini. Dia kena buat ke belakang, ke depan balik. Semua kena. Sapu saja tak basuh. Sebab syarat sapu seluruh kepala. Baik, kes yang ketiga tuan-tuan. Kes ketiga saya kes yang keempat pula. Termasuk air mustakmal juga keempat. Dan yang terpakai, dan keempat dia, contoh air mustakmal juga keempat, dan air yang digunakan. Air yang terpakai mana air digunakan pada membasuh
kaki. Ganti daripada menyapu kaki. Ini ringkas kitab dia ni. Kitab dia hanya nota umum saja. Dia kata basuh kaki ganti daripada sapu kaki. Isu di mana ni? Isu orang yang memakai khuf, orang yang memakai muzah. Ni payah tuan-tuan nak cerita muzah ni sebabnya kita tak ada dijual. Ada setengah tempat tapi tak meluah jual muzah tempat kita. Di Mekah banyaklah. Dia muzah ni tuan-tuan, dia macam stokin tapi dia buat dengan kulit. Tuan-tuan pergi di Mekah, jangan lupa beli khuf, beli muzah. Tak, kadang-kadang harga dia 25 rial, ada 28 rial, ada 30 rial. Cari khuf. Jadi dia macam stokin, macam kasut lah, macam kasut. Awak Arab pakai. Dia ada syariat. Dia ada tata cara mengambil wuduk bagi orang memakai muzah. Dia ada orang yang musafir, ada tata cara orang yang mukim. Kita berada di rumah, kita tak bermukim, tak musafir mana-mana, maka dibenarkan untuk tak buka muzah, tak buka khuf ini, hanya sapu batal wuduk, sapu atas saja selama 24 jam. Lebih 25 jam, lebih daripada 24 jam kena buka. Dia dibenarkan kita ambil wuduk, sebelum nak pakai muzah kena ambil wuduk, basuh kaki dulu. Ambil wuduk komplit, basuh kaki, kemudian pakai muzah. Terus pakai kasut, pakai khuf, pakai muzah. Selepas kita pakai muzah, kita berjalan, jangan pijak najis. Jalanlah gimana pun, nak tidur pun pakai muzah, naik surau pun pakai muzah. Orang kata kenapa naik kasut di surau tu? Bukan kasut ni tak paji, ni muzah. Muzah boleh pakai di mana-mana. Sebab kita jangan pijak najis. Maka apabila batal wuduk, kita nak ambil wuduk baru, tak perlu buka muzah. Sampai di kaki sapu saja. Sapu di atas, syarat saja. Atas kepala depan tu kita sapu. Sapu macam tu saja. Tak disyaratkan basuh. Hanya syarat sapu. Kalau nak basuh, basuh lagi boleh lah. Syarat dia sapu saja. Dibenarkan berapa jam? Dibenarkan 24 jam saja. Kalau kita bermukim di rumah kita, 24 jam itu batal wuduk, ambil sapu saja. Maka air sapu itu, asal dia sapu, tiba-tiba kita nak tahu mustakmal ni, kalau basuh tak ada air yang menitik, air basuhan kali pertama pada muzah itu tak ada, maka itu juga air mustakmal. Kes yang keempat tuan-tuan. Kes yang kelima, serta keempat. Yang kelima dan yang terpakai, ini air yang terpakai, yang digunakan pada mandi mayit juga berlaku air mustakmal. Mandi mayit ni tuan-tuan kerana mandi wajib. Kenapa berlaku mustakmal pada mandi mayit? Kerana air mandian kali pertama tu pada mayit itu dia termasuk mandian wajib. Sebab tu kita kata air mustakmal ini ada dua sebab. Sebab pertama, settle, itu asas yang kita dah faham. Sebab kedua ini, iaitu berlaku pada taharah yang wajib. Taharah yang wajib, mandi yang wajib, wuduk yang wajib. Wuduk kanak-kanak tak wajib, tetapi apabila dia nak tawaf, jadi wajib sina'i. Berlaku juga air mustakmal. Begitu juga mayit. Mayit ini termasuk mandi yang wajib. Wajib mandi ke atas orang yang hidup. Maka air yang pertama itu, basuhan kali pertama mandi mayit itu, termasuk air mustakmal. Yang keenam. Dan yang terpakai dan air yang digunakan, ini termasuk air mustakmal juga, dan air yang digunakan pada mandi perempuan yang kafirah kitabiyah daripada haid atau nifas. Kenapa mandi ini? Supaya halal ia suami dia, bagi supaya halal ia kafirah itu bagi suaminya
suami kafirah kitabiyah, ataupun hulunya, atau tok pengulunya. Bukan tok pengulu kita ni, jangan diingat tok pengulu, bukan tok pengulu JKK MPP apa ni, bukan yang tu. Silap baca kitab tua ni, dia kena definisi cara tua. Makna pengulu ni tuan kepada hamba, dia panggil sayyid. Dia ada hamba, tapi hamba dia tu hamba kafirah kitabiyah. Apabila haid, apabila nifas ataupun haid, nak kena mandi. Kenapa nak kena mandi? Supaya halal tuan dia wati, supaya halal suami dia wati. Maka air mandian perempuan kafirah kitabiyah, air dia mandi wajib ni, mandi wajib kerana haid. Kali pertama mandi ini dia ada 3 basuhan. Basuhan kali pertama wajib. Mandi wajib ni tuan-tuan, kali pertama wajib. Kali basuhan kali kedua, mandi kali kedua sunat. Mandi kali ketiga sunat. Kali keempat tak sunat dah. Dia 3 kali basuh sunat, 3 kali mandi. Cara pengiraan lain kali. Kita tak main kira dah tuan-tuan, duk buat shower lah. Setengah jam duk buat shower. Berapa kali ni ustaz tak tahulah berapa kali. Nak kira macam mana kali ni. Hak wajib bila? Hak wajib kali pertama. Bila kali pertama ni tak gerak-gerak dia buat shower ni. Takkan setengah jam kali pertama. Nak kira kali insya-Allah lain kali. Malam ni tak sempat. Nak settlekan 7 ni. Ni last ni yang keenam. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Isu dia begini. Ini isu yang extra sedikit, advance sedikit. Dia lelaki muslim. Lelaki saja, perempuan tak boleh. Lelaki muslim sah berkahwin dengan perempuan kafir. Tetapi bukan semua jenis kafir. Yang sah kita berkahwin kafir macam mana? Kafir kitabiyah. Jangan silap. Jangan semua kita bedal. Nasrani boleh, Yahudi boleh, Kristian boleh, Hindu boleh, Buddha boleh. Kalau lagu tu malam ni dapat ilmu baru. Dia kata boleh kahwin rupanya dengan orang bukan Islam ni. Tengok dulu. Bukan Islam yang kitabiyah. Apa makna kitabiyah tuan-tuan? Dia panggil kafir ahli kitab. Tuan-tuan baca kitab fiqh mana pun akan bertemu dengan istilah ini. Dia panggil kafir ahli kitab. Makna apa kafir ahli kitab? Kafir ahli kitab ini, mereka ada kitab yang diturunkan ke atas mereka, Nabi sebelum daripada kita. Contoh dia Nabi Isa AS. Mereka beramal dengan kitab Taurah ataupun kitab Injil. Mereka berpegang walaupun Nabi Musa dan Nabi Isa AS dah meninggal, tapi mereka masih berpegang kepada kitab lama. Dan mereka tak ubah kitab ini. Mereka masih ada isi kandungan kitab. Mereka tak ubah. Bukan macam Kristian. Itu mereka dah ubah. Ini mereka tak ubah. Itu dia panggil ahli kitab. Dan mereka ini ada keturunan mereka yang tidak bercampur. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak kahwin dengan ahli kitab, kena cek keturunan dia. Kalau dia putus, networking dia putus, maka tak sah. Dia nak keturunan dia sampai kepada kitab asal Taurah. Dia jaga keturunan. Sebab tu kata para ulama, ahli kitab ini masih ada sampai sekarang, cuma minoriti. Dia berada di satu kampung yang kecil, pedalaman, dan hanya hidup sesama mereka saja. Dia tak bercampur. Dia nak jaga keturunan dia. Dia tak berkahwin dengan orang biasa. Dia tak hidup dengan orang biasa. Dia hidup sama mereka saja. Sebab tu payah kita nak cari. Kalau nak cari, kena merantau di tanah Arab lah. Payah nak cari tuan-tuan, tak bertemu. Apa cari tu? Nak menikah dia tu. Tu je point. Tak bertemu tuan-tuan. Dia payah nak bertemu ahli kitab. Maka ahli kitab ini sah sembelihan mereka. Dalam bab penyembelihan tuan-tuan, kita bertemu dengan sah makan, tak jadi bangkai orang kafir ahli kitab yang sembelih, tak jadi bangkai. Tu jaga ahli kitab yang sebenar, bukan kitab yang telah diubah. Maka lelaki muslim, lelaki Islam sah berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Sebaliknya tak sah lelaki ahli kitab berkahwin dengan wanita muslimah, tak sah. Dia untuk kita saja peluang.
Bukan dua-dua sah, tidak. Untuk lelaki saja boleh. Maka apabila kita ni berkahwin dengan perempuan isteri kita, tak nak masuk Islam, paksa-paksa tak nak. Dia kata dia nak tetap. Biasanya buat dia ni tuan-tuan, dia i'tiqad dia, akidah apa nama ni, pegangan dia kuat. Dia pegang pada kitab dia, dia tak ubah. Maka kita kahwin dengan dia. Apabila kita kahwin dengan dia, dia tetap status dia kafir ahli kitab. Apabila sah jadi isteri kita, boleh wati, boleh jima, boleh dukhul. 3 pula dah. Apa dia? Jangan tanya. Setengah tempat wati biasa dengar Ustaz, jima biasa dengar. Dukhul apa dia? Dukhul tu masuk. Dukhul tu istilah tuan-tuan, tiga istilah merujuk kepada jima. 3 istilah: wati, jima, dukhulun. Dukhul. 3 itu merujuk kepada wati. Apabila kita wati dia, baik, boleh anak tetap dinisbah kepada Islam, anak tetap dinisbah pada suami Islam. Maka isu apa ni yang kita nak bincang? Isu dia datang haid. Apabila datang haid, haram kita jima selagi mana dia tak mengangkat hadas. Itu isu dia. Tak boleh jima selagi dia tak mengangkat hadas. Kena angkat hadas dulu. Kering tak lagi darah? Ya, dah kering darah. Apabila kering darah, kena angkat hadas, kena mandi wajib. Dia nak mandi wajib macam mana ya? Niat pun tak sah kerana dia kafir ahli kitab. Tak sah niat. Nak buat macam mana? Cara dia kena mandi dan suami dia wakil niat. Ini tempat yang kedua. Wali wakil niat. Kalau tadi untuk kanak-kanak belum memayis, yang keduanya ialah orang ataupun perempuan ataupun isteri kafirah kitabiyah. Ketika dia mandi wajib, maka siapa yang nak niat? Kerana dia tak sah niat. Dia tak boleh niat sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Tak boleh. Kerana dia tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Dia beriman kepada kitab asal dia. Maka yang wakil niat dia suami dia. Apabila suami dia wakil niat, suami dia lah semandi dia. Dia boleh mandi sendirilah. Yang jadi isu ni di belakang dia sebut yang ke-8, tapi kita 7 aja. Yang ke-8 dia sebut isu sama. Perempuan yang enggan mandi, dia tak nak mandi. Sama. Perempuan ni ada 2 juga. Kalau bertemu dan kitab fiqh tuan-tuan, ada satu istilah yang perempuan yang enggan, yang tak nak mengangkat hadas. Terus kita ingat 2 kes saja. Kes pertama ni dia, perempuan kafirah kitabiyah. Suami dia suruh mandi, suami dia nak niat. Kerana dia haid, suami dia haram jima sebelum dia mandi wajib. Lalu suami dia perintah supaya dia mandi wajib. Dan suami dia nak niat, dia tak nak mandi. Lalu suami dia boleh mandikan dia. Ikat berkah apa itu ini, mandikan dia, suami dia niat. Boleh? Ini bukan isu dia enggan, memang dia nak mandi. Cuma dia tak sah niat. Siapa nak niat? Suami dia niat. Dan air basuhan kali pertama mandi wajib itu termasuk air musta'mal. Poin dia cerita, nak cerita air musta'mal je tuan-tuan. Tu je. Bukan nak guna apa air musta'mal. Tapi ilmiahnya, secara syariatnya, supaya syariat tidak hilang. Ambil tahu. Hilang tu tentu hilang dah. Malam ni baru tahu. Tapi bertahu saja tuan-tuan, nak beramal tak boleh. Jangan buat macam kawan kita di Indo. Dia ambil hujah ni, dia kata boleh berkahwin dengan orang yang non muslim. Yang kata boleh berkahwin dengan non muslim ni ahli kitab saja. Adapun bukan ahli kitab, Kristian dan sebagainya tidak sah. Yang ke-8 tu, yang ke-7, yang terakhir. Yang ke-7 ni gila. Isteri dia gila. Kenapa dia mandikan? Supaya halal baginya. Perempuan yang kafirah kitabiyah daripada haid dan nifas, supaya halal ia perempuan itu bagi suaminya. Suami dia nak wati, kena mandi wajib dulu. Atau penghulunya. Penghulu ni mana? Tuan dia, hamba. Dia beli hamba, kebetulan hamba yang dia beli ni kafirah kitabiyah. Bawa balik, maka hamba dia boleh jima kalau bukan isteri orang lain.
Tapi kalau isteri orang tak boleh lah. Sebab tu kena, kalau nak beli hamba tuan-tuan, jangan beli isteri orang lah kalau nak jemuk. Isteri orang balik jemuk, haram jemuk isteri orang walaupun dia milik kita. Hamba ni apabila sah jual beli, dia milik kita. Buat kerja apa pun wajib dia taat kepada kita, tak wajib kita bayar gaji. Kita perintah suruh kerja apa, wajib dia patuh dan akur kerana dia berada di bawah penguasaan kita. Cuma dia ada beza, dia ada undang-undang dia. Undang-undang hamba tu pun panjang cerita tuan-tuan, hilang habis dah nak cerita balik. Kerana kita jarang dengar tu nak cerita basic balik tu, tapi kena cerita juga. Sebab takut apa? Dia duk ambil da'iyah orientalis yang mengatakan salah satu sebab kezaliman di dalam sistem Islam, dalam syariat Islam ini mengekalkan sistem perhambaan. Ini da'iyah orientalis. Macam mana kita nak menyakal da'iyah ini? Kena tahu hujah. Allah Ta'ala kekalkan sistem perhambaan yang ada pada zaman jahiliyah. Dia tak hapus, tetapi dia adjust, dia ubah peraturan. Tidak ada lagi sistem hamba yang dizalimi oleh tuan dia. Tidak. Islam menharam. Datangnya Islam menggubal undang-undang hamba. Di belakang kitab matlak tuan-tuan ada tata cara ataupun peraturan jual beli hamba dan pengurusan hamba. Macam mana kita nak handle hamba? Kalau hamba isteri orang macam mana? Kalau hamba tu anak dara, tak ada isteri siapa, ataupun hamba janda, tak ada isteri siapa, macam mana kita nak handle dia? Itu lebih mudah lah. Sebab dia dara ataupun janda. Kalau beli hamba isteri orang, dia payah sedikit. Sebab ada waktu kita kena serah kepada suami dia. Ada waktu dengan kita. Dengan kita tu kerja saja. Walaupun dia hamba kita, tak boleh sentuh dia kerana dia isteri orang. Tapi kalau dia dah anak dara ataupun janda, maka dia status dia seperti isteri kita. Habis. Dengar sajalah, hamba pun tak ada dah. Tak boleh nak beli dah. Tu guru saya dulu sempat zaman hamba, Tuan Guru Jici. Dia hidup zaman Jepun dulu. Zaman Jepun ada lagi hamba. Sebab tu Piramli, zaman Piramli ada lagi hamba. Bukan lakonan saja, memang real ada. Lakonan memanglah. Real memang ada lagi hamba. Baik, yang terakhir tuan-tuan, gila. Mustakmal ni berlaku pada perempuan yang gila. Atau penghulu tadi, tak habis. Atau penghulu yang Islam. Dan yan, ni yang terakhir. Dan yan air yang terpakai yang digunakan pada mandi perempuan yang gila. Atau perempuan yang enggan daripada mandi. Yang kita dah sebut tadi. Maka dimandi dia akan perempuan gila tadi, ataupun perempuan yang tak nak mandi, yang diperintah oleh suami dia tadi, dimandi oleh suaminya atau penghulunya atau tuan dia yang Islam. Mandi itu daripada haid atau nifas. Kenapa suami dia nak kena mandi? Niat supaya halal ia suami tadi, halal ia perempuan yang gila tadi baginya, bagi suami. Baik, isu macam mana tuan-tuan isteri gila ni? Isteri dia gila, walaupun gila tak full tak apalah. Kadang-kadang gila tak sepenuhnya. Bukan gila sepenuh. Dia ada yang time dia gila. Boleh jadi gila sebulan tu 10 hari saja dia gila. Yang selebih dia tak gila. Gila keturunan contoh dia lah, mudah. Gila keturunan, kena isteri dia gila keturunan, tu kena pilih. Nabi kata tazawwaju li arba' lima liha wa lihasibiha. Pilih, Nabi kata ciri nak menikah ni keduanya, kedua apa? Kedua dia keturunan. Apa antara keturunan kena tengok? Cek keturunan yang saleh. Selain daripada saleh, keturunan yang bebas daripada gila. Jangan pilih kalau dia ada gila, jangan pilih. Cek keturunan dia, ada gila rupanya. Biarlah cantik pun bahaya. Kita kira cantik tak apa, ustaz, gila bukan lama pun. Cantik mengatasi gila lagi. Jangan tuan-tuan dah dia gila hilang cantik. Gila 10 hari saja. Ketika dia gila kebetulan dia datang haid. Apabila datang haid, kering haid dia tuan-tuan,
maka dia wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Kalau kita nak guna dia, nak jimat dia. Orang gila boleh jimat Ustaz? Isteri kita jangan tanya. Tak kira lah dia gila, dia tak betul ke apa ke, bodoh ke, gila ke, tak betul. Apabila status isteri kita tetap sah jimat, jangan tanya benda pelik. Jangan hidup fikir, gila ni, gila tak terbatas dia tetap jadi isteri. Bukan makna gila ni terpaksa nikah. Ada. Gila dia tak terpaksa nikah. Cuma dia tak wajib lah solat, tak payah duk suruh dia solat. Tak wajib solat. Telanjang, tak apa, tak haram tak dia. Jangan kata, wajib patut tutup aurat ni. Gila sungguh lah, memang dia gila. Dia tak haram tak apa, tak tutup aurat pun. Cuma apabila nak guna dia, nak jimat dia, kena mandi wajib. Dia nak niat mandi wajib sah ke tidak? Tak sah dia niat. Tak sah dia niat mandi wajib. Maka siapa yang nak niat? Suami. Bagi pihak ini kes yang ketiga. Kes yang kita sebut tadi, wali sah niat. Ini antara kes wali yang sah niat. Siapa wali dia? Suami dia wali. Yang menggantikan tempat niat dia. Kenapa ni? Termasuk dalam darurah. Kerana terpaksa suami dia nak jimat dia. Nak jimat, haram jimat dalam keadaan ada hadas. Hadas besar. Hadas besar tak boleh. Jangan kira orang ini tuan-tuan. Jangan kata jimat, jangan kata mandi wajib dulu. Waktu haid tu pun tuan-tuan, dia langgar. Bukan kita lah. Yang saya dapat info lah. Saya dapat info daripada kawan saya, salah seorang qadi. Di Kelantan mana? Classmate saya. Jadi qadi sekarang ni. Dia ceritalah macam-macam. Hak duk mengadu kepada dia macam-macam fashion nak bercerai. Apabila nak bercerai tu, kita tanyalah punca apa, dia cerita habis. Antara popularnya tuan-tuan, jimat dalam masa haid. Allah, jimat dalam masa haid ni haram. Haram kerana ada kesan dan rahsia dia kenapa Allah Ta'ala mengharamkan jimat dalam masa haid. Apabila kering haid pun tak boleh jimat, kena mandi dulu. Apatah lagi nak jimat dalam masa darah sedang keluar. Tu habis tuan-tuan. Jadi kesimpulan dia apa dia? Ni kesimpulan dia, maka segala air yang 7 tadi yang digunakan pada yang tersebut itu, pada 7 kes itu, statusnya tiada menyucikan, hanya suci jua. Maka hasil kesimpulannya, air yang mustakmal itu, air ini, air yang 7 itu, air yang mustakmal itu, iaitu air yang sudah terpakai, sudah digunakan pada taharah, pada bersuci yang wajib. Apa yang wajib? Yang tidak dapat daripadanya. Maknanya yang wajib kena bersuci. Sama ada ia bersuci itu berdosa, meninggalkan dia. Sama ada kalau kita tak bersuci berdosa, macam orang yakin balik atau tidak. Seperti segala kes yang tersebut itu, wallahu a'lam. Dan jika masuk tajuk baru, iaitu standard air yang ketiga, insya-Allah bulan depan tuan-tuan. Standard air yang ketiga dia mudahlah, kita boleh baca cepat kerana air mutanajis, dia ringkas saja perbahasan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.